Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada awak semua. Okey, selamat pagi semua murid-murid cikgu. Mana cikgu tahu anda adalah murid yang penyayang, murid yang hebat dan murid yang kuat. Okey, jadi kita bertemu kembali. Okey, masih ingatkah nama cikgu? Okey, cikgu perkenalkan sekali lagi, nama cikgu Wan Nur Hafizah binti Wan Sidi yang mana akan meneruskan PDPR bersama-sama, iaitu subjek pendidikan, sains, sosial dan alam sekitar. Okey, so kita teruskan. Okey, jadi kita akan teruskan dengan unit 4 iaitu pengawetan makanan. Okey, cikgu rasa tak semua daripada anda ni pernah dengar perkataan pengawetan. Okey, mungkin ada yang first time dengar, kali pertama dengar pengawetan makanan. Okey, ini adalah sebenarnya cara yang kita boleh lakukan untuk kita memastikan makanan yang kita ada tahan lebih lama. Okey. Okay. Tengok next slide. Okey, di sini seperti yang anda dapat lihat, ini merupakan gambar buah-buahan. Ya, menarik kan? Okey, buah-buahan yang segar. Sedapnya. Okey. Kita sekarang pun pada di musim yang banyak penyakit ni, kita harus mengamalkan makanan yang sihat. So buah-buahan ni adalah makanan yang mengandungi fiber ataupun serat yang tinggi, yang bagus untuk kita amalkan dalam kehidupan seharian. Okey. Dan seterusnya seperti yang anda dapat lihat ini, gambar susu dan juga ada buah yang diletakkan untuk menambahkan rasa, memperbagaikan rasanya. Okay, kemudian dekat sini ada buah betik. Okay, buah betik. Cuma persoalannya adalah berapa lama makanan ini boleh tahan. Tahan maksudnya boleh berada dalam keadaan baik, tidak rosak ataupun tidak basi. Kalau anda perasan makanan ini, okay, contoh buah dan susu, okay, dia akan basi, terutamanya makanan yang anda letakkan susu, lagi cepat dia basi. Manakala buah betik, okay, apabila kita ambil daripada pokok yang sudah masak dan kita biarkan mungkin sehari atau dua, buah betik itu akan rosak. Sekiranya anda tidak mengambil langkah yang sesuai untuk menghalang buah ini daripada rosak. Okay. Okay, tengok di sini. Cikgu ada satu pinggan makanan yang sangat besar tepi ni. Okay, dan kalau awak tengok, menarik je kan? Okay, penuh dengan warna-warni. Kalau ada di depan mata anda, cikgu rasa awak pun tertarik, rasa macam nak makan dengan dia punya, okay, colour dia tu memang menarik kita untuk terus ngap dia. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, sekiranya pinggan besar ni awak tak boleh habiskan dalam satu sesi anda makan, okay, awak rasa kalau awak tak simpan makanan ini, adakah dia akan stay, dia akan masih lagi segar ataupun dia akan bertukar menjadi basi atau rosak. Cuba anda fikirkan. Okay. Cikgu rasa cikgu tahu apa yang anda jawab. Okay. Jadi, bagaimana cara yang sesuai untuk kita memastikan ataupun mengekalkan kesegarannya?
Okey. Cuba anda fikirkan cara yang sesuai. Cikgu rasa ada yang telah menemui jawapannya. Okey. Okey, di sini gambar, cikgu letakkan gambar kacang buncis. Okey, lagi dekat sini, okey, ada jagung. Okey, ada cili dan buah betik. Okey, ini sebagai contoh sahaja. Di sini cikgu nak kita sama-sama kongsi cara kita mengekalkan kesegaran sayur atau buah-buahan. Okey. Okey, seperti yang anda nampak. Okey, di bawah sini. Okay, ada gambar cili. Okay, gambar cili menarik, warna dia merah. Okay, dan ini ada gambar yang telah ditukarkan. Maksudnya makanan itu telah diproses menjadi bentuk yang lain. Okay. So, apa yang cikgu nak cakap dekat sini, cikgu nak kongsi bersama-sama anda di rumah macam mana cikgu gunakan satu cara untuk cikgu pastikan supaya cili macam dekat bawah ni, tapi yang cikgu gunakan yang tidak berwarna merah lah, cikgu guna warna hijau. Macam mana cikgu nak pastikan cili tu tahan lebih lama dan rasa dia tidak berubah dengan sangat ketara. Maksudnya kalau cili tu yang ada dekat rumah tu dia lambat kering, dia masih lagi ada macam juicy dan masih lagi enak untuk dimakan. Okey, jom jemput ke rumah cikgu secara maya. Okey, cikgu akan tunjukkan cara-cara yang biasa cikgu guna di rumah untuk mengekalkan kesegaran makanan. Okey, cikgu guna cili sebagai contoh. Jom. Hai semua. Hari ini cikgu nak kongsikan dengan anda semua cara untuk kita menghasilkan, cara ataupun proses menghasilkan cili jeruk. Okey. Kita nak buat cili jeruk. Okey, kita tengok pertama apa bahan-bahan yang diperlukan. Okey, jom tengok. Okey. Yang pertama kita perlukan cili hijau. Okey. Hijau. Okey, semasa anda membeli dekat kedai tu pastikan anda dah lihatlah dengan elok cili tu macam mana keadaan dia, pastikan cili tu segar. Okey, tips untuk membeli, pastikan anda membeli cili yang berwarna hijau, bukan cili yang berwarna merah. Okey. Kerana cili yang berwarna merah ni bila anda jeruk dia, dia akan jadi agak lembik dan kurang rangup. Okey. Kemudian bahan seterusnya adalah cuka. Kemudian garam. Kita akan gunakan garam. Dan peralatan yang kita akan gunakan sepanjang proses ni adalah papan pemotong. Pisau. Sudu. Pinggan untuk anda letakkan cili nanti. Dan juga botol untuk letakkan cili jeruk. Langkah-langkah untuk kita menghasilkan cili jeruk. Pertama, daripada plastik ni anda boleh keluarkan cili ni. Kemudian letakkan dalam bekas yang sesuai. Anda perlu bersihkan dulu cili ini supaya sekiranya ada sisa racun perosak yang disembur oleh petani tu, kita bersihkan dulu supaya semua tu hilang daripada permukaan cili ni. Kemudian tips seterusnya, anda perlu siramkan cili ini dengan air panas. Kenapa perlu siram dengan air panas? Sebabkan pada permukaan cili ini juga mungkin ada bakteria. Maka bila kita siramkan dengan air panas, kita dapat
membunuh bakteria yang ada pada permukaan cili-cili ini. Okey. So cili yang cikgu letakkan dalam pinggan ni cikgu telah bersihkan dan cikgu telah siram dengan air panas. Okey. Itu langkah yang pertama. Okey, langkah yang kedua adalah kita boleh ambil cili ni, kemudian kita perlukan papan pemotong. Okey, papan pemotong dan pisau. Okey, jadi kita ambil satu cili ni untuk kita potongkan dia. Okey, kita potong. Kita buangkan bahagian depan ni. Potongkan mengikut saiz yang sesuai. Okey. Okey, anda potong sehingga habis. Kemudian anda boleh teruskan lagi memotong cili ni sehingga semua cili-cili yang ada ni selesai memotongnya pada bahagian mengikut saiz yang kita nak untuk kita jerut nanti. Okey, ini adalah cili yang cikgu telah siap potong. Okey. Dan langkah yang seterusnya kita akan masukkan cili ni dalam bekas yang sesuai. Okey. Bekas ni mestilah bekas yang bersih. Okey, sebab kita nak cili kita ni tahan lebih lama. Okay, pastikan dah dibersihkan, dah dilap, kering. Okey. Kita akan masukkan ke dalam botol. Semasa anda nak memasukkan tu, kalau anda menggunakan tangan, pastikan tangan sudah dibersihkan terlebih dahulu. Kita tak nak kotoran daripada tangan kita ni melekat pula pada cili yang kita nak jeruk ni. Okey, kita masukkan cili kita ke dalam botol. Okey, so cikgu dah masuk ke dalam botol ni. Okey, jadi botol ni cikgu nak bagi tahu kita boleh kitas mula. Hari tu kita sampai raya kan, mesti ada banyak botol biskut. So boleh gunakan botol biskut ni, cikgu gunakan botol biskut juga. Okey. Kita guna semula. Okey. So kita dah masukkan, pastikan dia punya paras tu agak-agak penuh lah, tak boleh terlalu penuh. Okey. Kemudian langkah seterusnya kita akan masukkan garam terlebih dahulu. Okey, cikgu akan masukkan garam. Cikgu akan taburkan. Okay. Kemudian langkah seterusnya kita akan ratakan garam ni dengan cili. Agak sebati garam dan cili tu. Okay, seterusnya dah boleh tutup semula botol ni. So, garam pun tutup. Okay, langkah seterusnya adalah ini pun tips juga, kita letakkan cili yang telah digaul bersama garam tadi ke dalam peti sejuk lebih kurang dalam 30 minit. Okay. Kenapa kita letakkan dulu? Supaya cili ni akan jadi lebih rangup. So bila rangup, lebih best untuk kita makan. Okay, jom letakkan. Okay. Hai. Kita sambung semula. Okay, ni cili yang telah cikgu simpankan dalam peti sejuk selama 30 minit tadi. Okay, nampak tak ada sejuk ni? So, langkah seterusnya adalah kita akan masukkan cuka. Kita akan gunakan cuka ni. Masukkan ke dalam botol yang ada cili. Okay. Kita tuangkan cuka. Okay. Kita nak buka dulu. Cuka tadi, cikgu dah letakkan dalam cawan.
Okey, ini adalah cili yang telah cikgu masukkan, cuka. Dipastikan cuka tu melepasi ketinggian cili jeruk dan cili hijau kita tadi. Okey, macam ni. Okay, kemudian kita boleh tutup kan botol kita. So, selesai cili jeruk ni. Kemudian kita boleh letakkan dalam peti supaya dia lebih tahan lama. Okey, kenapa kita buat cili jeruk ni? Supaya cilinya tahan ataupun tak rosaklah dalam jangka masa yang singkat. Okay, kita pun sekarang PKP kan. Okey, kita nak jimatkan kos, kita tak nak barang keperluan harian kita rosak macam tu je. Okey. Jadi cili jeruk ni sesuai untuk kita makan bersama nasi, mi, okay, mi sup. Dan rasa dia pedas dan agak masam sedikit lah sebab kita telah letakkan cuka. So ini untuk cili jeruk. Okay, kemudian ada lagi bahan lain yang kita boleh gunakan supaya jangka hayat dia tu bertahan lebih lama. Okay, contoh cikgu ada buat. Okay, kalau anda dapat lihat di sini kat rumah cikgu. Okay, cikgu letakkan apa ni? Okay, ini sebenarnya halia yang cikgu letakkan di dalam air. Okay, kemudian gunakan botol yang ada penutup lah. Letakkan air dan kita simpan di dalam peti sejuk. Kalau kita letak dekat luar, halia ni dia akan jadi kering. Tapi bila kita letakkan air dan letak dalam peti sejuk, dia tahan lebih lama. Okey, untuk pengetahuan anda, cikgu punya halia ni sudah 2 minggu lebih dan masih lagi okey. Ini halia. Ada lagi. Dan juga cikgu ada ini. Okey, lengkuas. Okey, kita tak nak membazir dia kering dekat luar, kita buat kaedah yang sama juga, letak dalam peti sejuk. Okey, cecair ni adalah air biasa yang diletakkan dalam botol kedap udara. Okey, ni pun sama juga 2 minggu lebih dan masih lagi elok, sesuai lagi digunakan untuk memasak. Okey, so cikgu akan berikan tugasan pada video yang seterusnya. Okay, bye. Okay, so anda sudah mendengar penjelasan cikgu berkenaan proses yang cikgu gunakan untuk memastikan cili dekat rumah cikgu bertahan lebih lama. Okay, jadi sekarang adalah giliran anda di rumah untuk berkongsi video yang sama berkenaan dengan cara kita memastikan bahan-bahan mentah di rumah kita dapat dikekalkan kesegarannya dan dapat dielakkannya daripada rosak. Okey. Jadi tadi cikgu dah terangkan, okey. Tugasan anda pula untuk hari ini ialah tengok. Okey. Berkenaan topik kita pada hari ini itu, okey. Dan kita akan lakukan, okey, benda yang sama juga. Cikgu dah record video. Sekarang tugas anda di rumah pula untuk record video. Okey, jadi anda boleh kongsikan cara anda menghasilkan cili jeruk di rumah. Mungkin cara kita adalah berbeza. Okey, jadi boleh recordkan dalam bentuk video. Boleh kongsi bersama kawan dan sekiranya ada cara yang berbeza, cikgu harap anda boleh terangkan kenapa proses penjurukan cili anda tu berbeza dengan cikgu. Okey. Dan seperti biasa, kongsikan video anda di grup WhatsApp kelas kita. Okey. Kita semua boleh. So, cikgu sentiasa menunggu video kreatif anda. Tapi jangan ambil masa yang lama sangat sebab cikgu tak sabar nak tengok apa hasilnya. Okay, don't make me wait. See you soon. Okay, terima kasih. So, cikgu harap semua stay home and stay safe. Semoga kita semua terlindung daripada virus COVID-19. You can and of course, you
will. Okay. Jumpa lagi next class. Bye.